Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, awak masih lagi bersama dengan saya, Ustazah Hidayah, bagi matematik tahun 3. Okey, matematik tahun 3 buku ni buku aktiviti jilid 3. Okey, Ustazah akan membincangkan tajuk wang, sambungan daripada perbincangan minggu lepas. Jadi Ustazah akan terangkan pada kali ini muka surat 85 sehingga muka surat 92 insya-Allah. Jadi Ustazah harap video Ustazah dapat membantu awak semua dalam menjawab soalan dalam buku aktiviti. Baiklah, untuk muka surat 85, kenal mata wang. Nombor 1, warnakan mata wang yang betul. Jadi di sini awak tengok ciri yang terdapat pada wang kertas negara tersebut. Okey, seperti Malaysia. Jadi Malaysia kat sini dah tulis Malaysia. Jadi senanglah, dah tulis negara kat sini. Jadi Malaysia mata wang dia ialah ringgit. Okey, jadi aku perlu warna dekat warna ringgit ni. Okey, so tunjukkan lagi satu contoh untuk Singapura. Singapura mata wang dia ialah dolar. Okey, untuk yang lain ni awak boleh buat rujuk buku teks dan Zazah minta awak untuk hafal beberapa mata wang negara. Okey. Seterusnya untuk soalan yang kedua, isi tempat kosong. Jual beli, okey soalan A, jual beli di Myanmar menggunakan mata wang. Mata wang apa? Mata wang Kyat. Ejaan masih betul ya, KYAT. Soalan B, mata wang peso digunakan di negara Filipina. Seterusnya ketiga, rakyat Great Britain menggunakan mata wang pound. Okay, P-O-U-N-D. Seterusnya soalan yang terakhir, mata wang Jepun ialah yen, Y-E-N. Okay. Seterusnya kita pergi pada muka surat 86. Okey, untuk muka surat 86, negara nyatakan nilai mata wang di negara yang berikut berbanding dengan RM1. Okey. Jadi kalau kat Malaysia RM1, dekat Vietnam berapa? Jadi kat Vietnam, yang ni awak boleh juga rujuk buku teks ya. 5,706.76 dong. Okey, untuk Singapura bersamaan dengan SIFA 4.34. Untuk peso Filipina 13.18. Okey, awak boleh selesaikan soalan di bawah, rujuk buku teks. Seterusnya, untuk muka surat 87, celik wang. Jadi celik wang ni bermaksud kita mestilah berbelanja mengikut keperluan, bukan kehendak semata-mata. Okey, soalan yang pertama, tandakan right bagi jawapan yang betul. Okey, untuk keperluan, apa yang perlu? Yang perlu di sini, rumah perlu tak? Perlu. Tablet, ni tablet ni perlu ke? Ini bukanlah satu keperluan yang penting untuk awak sebab awak masih skor rendah, boleh guna ibu atau ayah punya untuk kelas online. Soalan seterusnya, nasi, makanan. Makanan perlu tak? Perlu. Kita perlu makan untuk kelangsungan hidup. Pakaian perlu, keperluan. Perlu untuk kita memakai pakaian. Okey. Kehendak. Roti. Kehendak awak nak rasa nak makan roti. Sedangkan ada makanan lain, boleh je makan makanan lain kan. Jadi kalau tiba-tiba rasa nak makan roti lah, itu adalah kehendak. Television also kehendak. Maksudnya tak ada pun tak apa. Buku cerita juga kehendak. Kereta, untuk sekarang ini kereta merupakan satu keperluan. Okey, soalan C. Derma. Istilah derma, derma kita boleh beri kepada siapa? Pertama, mangsa banjir, betul tak? Betul. Keluarga miskin? Ya, betul. Orang kaya perlu ke kita derma? Tidak. Anak yatim? Perlu. Okey. Seterusnya soalan D. Menyimpan dan melabur wang untuk membeli kamus bergambar. Okey, baguslah. Maksudnya betul lah, boleh untuk belajar. Bermain di kafe cyber. Kafe cyber ni biasa tempat orang bermain game menggunakan komputer, menggunakan PC di kedai komputer. Jadi ini tak bagus. Melanjutkan pelajaran, duit yang disimpan untuk kita belajar nanti lepas sekolah, kita nak belajar dekat universiti ke, dekat college ke, jadi yang ni baguslah, boleh. Okey, untuk simpanan, simpanan kita nak simpan kat mana? Bank? Boleh. Tabung? Boleh juga. Kotak? Kotak bukanlah tempat menyimpan yang baguslah, bukan yang proper lah. Kalau tabung simpan, InsyaAllah dah tak hancur. Kalau kotak mungkin bila kena air dia akan musnah, dia akan hancur kan. Jadi tak selamat. Itu je. Okay. Jadi jawapannya bank dengan tabung. Seterusnya.
Untuk muka surat 88, reka cerita soalan pertama, dia dah berikan ayat matematik dekat sini kan. Jadi awak lengkapkan ayat ataupun cerita di bawah. Afiq ada berapa? Jadi ambil pada nombor yang pertama, Afiq ada RM. Okay, dia ada RM340.50. Adiknya pula ada, okay, yang tu ambillah pula. Ambillah pula yang kedua, okay. Nilai yang kedua, RM872.90. Kemudian kita sambung ayat tadi, jumlah. Okay, bila jumlah jadi jumlah berkaitan dengan operasi, tambah. Jumlah wang mereka ialah sebanyak berapa? RM1,213.40. Okey, seterusnya saya nak bincang soalan yang kedua. Okey, soalan yang bawah ni. Bina cerita berdasarkan ayat matematik berikut. Jadi di sini awak boleh buat cerita. Bila awak nampak operasi tolak, di sini ingat bila tolak berkaitan dengan apa? Baki, beza. Bila baki, awak beli barang baki berapa. Tapi sekarang ini tengok ada situasi A, set A dengan set B. Okey. Barang hampir sama tetapi mungkin berbeza dari segi bentuk dia, design dia kan. Macam ni meja besar sikit, ini meja kecil sikit sebab tu harga dia ada perbezaan. Jadi kat sini bila berbeza awak ambil lah perkataan beza. Okay, contoh awak boleh buat. Ustazah tak tulis ya, Ustazah bagi awak idea, awak boleh tulis. Contoh yang awak boleh buat, harga perabot bagi set A, okay, kita rujuk set A dulu. Harga perabot set A ialah RM7,105.60. Manakala harga perabot bagi set B ialah sebanyak berapa? RM5,438.70. Okey, itu ayat yang kedua. Ayat yang ketiga, beza. Ayat ketiga awak masukkan perkataan beza. Beza perabot A dan perabot B ialah sebanyak berapa? RM1,666.90. Boleh? Seterusnya untuk soalan B. Soalan B di sini bahagi. Bila bahagi maksudnya dia berikan sama banyak. Bahagikan. Perkataan bahagi itu bermaksud beri sama banyak. Di sini diorang ada duit RM5,000. Diorang kena bagi sama banyak. Mereka kena bagi sama banyak kepada 4 orang murid. Jadi awak boleh buat ayat di sini. Di sini dapat apa? RM5,000 ni kalau awak perasan dalam buku ni dia dapat duit kan daripada hadiah. Jadi hadiah cek ataupun hadiah wang tunai yang bernilai RM5,000 dibahagikan sama banyak kepada 4 orang murid. Maka ataupun jadi, terpulanglah pada ayat awak kan. Jadi setiap murid mendapat sebanyak RM1,250. Okey. Pastikan ayat awak tu jelas dan maksud tu sampai. Maksudnya seorang dapat RM1,250. Jadi betul, senang je kan? Okey. Seterusnya Ustazah pergi pada soalan muka surat 89. Okey, untuk soalan selesaikan masalah ni, awak jangan pening-pening. Awak nampak perkataan banyak, tak semestinya susah tau, senang je. Bagaimana kita nak mudahkan dia? Ingat, untuk selesaikan masalah, pertama sekali cari isi penting. Bila dah dapat isi penting, pasti awak boleh buat. Jadi sekarang mari kita baca dan terus dapatkan isi. Jangan baca je tapi tak faham. Baca, faham, dapatkan isi. Okey. Jumlah tiket perlawanan bola sepak pada hari pertama. Jadi ini pentinglah ni, hari pertama. Sebanyak RM5,426.70. Awak nampak nombor awak bulatkan. Okey. Bermaksud kat sini hari pertama dia dapat RM5,420.60 jualan tiket. Seterusnya saya pakai warna hijau pula. Jualan pada hari kedua, jadi ni hari berikutnya sebanyak berapa? RM4,381. Nampak? Hari pertama RM5,426.70. Hari kedua RM4,381. Kemudian kira jumlah, perkataan jumlah. Nampak dah? Jumlah merujuk pada tambah. Awak tulis tambah kat tepi ni.
jumlah tiket untuk 2 hari. Jadi hari pertama dan hari kedua nak dapatkan jumlah perlu operasi tambah. Dekat situ pun dah ada perkataan jumlah. Jadi sekarang awak bina dulu ayat matematik. RM5,426.70. Ini hari pertama tambah dengan hari kedua RM4,381. Nanti awak akan dapat jawapan di sini. Okey? Okey, untuk sebelah kanan ni, untuk apa sebelah kanan ni? Sebelah kanan ni adalah ruang untuk awak membuat ayat daripada ayat matematik tadi untuk membuat bentuk lazim. Okey, awak tulislah cantik-cantik kat sini. Okey, pastikan tulisan awak kemas. 70 sen tambah RM. 4 tu 4,000 kan, jadi 4,000. Letak bawah 5, RM4,381. Belakang ni letak sifar lah kalau nak letak. Kalau tak letak pun tak apa. Okey, awak selesaikan, awak akan dapat jawapan. Okey, dah tunjuk sampai situ. Seterusnya, muka surat 90. Masih lagi sama. Untuk selesaikan masalah, masalah yang panjang ni kan, biasanya murid nampak masalah panjang ni pening. Awak jangan pening-pening, mudah sahaja. Tapi awak kena tahu bagaimana caranya ialah baca, scan dulu, scan. Lepas tu awak keluarkan, okey? Baca tu scan tu, awak tengok, sambil tu keluarkan terus. Jangan tengok je, tak faham. Okey, Encik Kumar membayar sebanyak berapa? Okey, bulatkan nombor, nampak nombor bulat, tangkap dia. RM10,000. Dia bayar kepada siapa? Kepada 8 orang pekerja. Ni, 8 orang pekerja yang menerima upah yang sama. Kira upah yang diterima oleh setiap pekerja. Jadi sekarang, dia beri pada pekerja. Pekerja tu terima, maksudnya Encik Kumar tu beri. Dia beri sama banyak. Dekat sini ada perkataan sama banyak. Jadi perkataan sama banyak kat sini merujuk kepada operasi bahagi. Okay? Jadi kat sini awak buat ayat matematik sebanyak RM10,000 dia bahagikan sama banyak kepada 8 orang. Okay? Awak boleh selesaikan sendiri. Saya tunjuk ayat matematik je ya untuk ni. Seterusnya kita pergi pada muka surat 91. Okey. Muka surat 91, bantu si tikus. Okey, inilah si tikus ni untuk mencari makanan. Warnakan laluan yang mempunyai jawapan yang sama dengan wang si tikus. Okey. Dia nak cari makanan kan? Mana makanan dia? Makanan dia ada kat bawah. Okey. Ada roti, gambar ni roti, keju, kek. Jadi kat sini, walaupun awak boleh agaklah tikus ni mesti makan keju. Tapi awak kena tahu dulu laluan, tak boleh nak main teka-teka, tak ada ya. Awak mesti ada jawapan yang kukuh. Okey. Jadi awak cari jawapan yang nilai dia sama dengan RM1,050. Lepas tu baru awak boleh warnakan. Jadi sekarang ni saya tunjuk contoh yang satu. Untuk ni operasi darab ni, kat sini sifar 5, 1, 10. Sama tak dengan duit dia? Sama. Bila sama awak warnakan laluan ni. Warna laluan je. Awak jangan warna bentuk lazim ni. Dia kata laluan, warna laluan. Ni laluan dia. Okey, kira pula sebelah sini yang bawah ni. Maafkan saya tertinggal perkataan M kat sini. RM. Okey. Seterusnya tengok pula kalau kat bawah ni. Mari kita kira. Tambah ya, operasi tambah 5, 2, 10. Sama tak? Tak sama kan? Bila tak sama, boleh tak awak warna laluan ni? Tak boleh. Jadi tak boleh nak pergi laluan ni. Laluan ni tak boleh pergi. Jadi sekarang pergi sini tengok. Sini betul ke tak? Kalau jumlah sama RM1,050, awak warnakan laluan ni ya. Okay, nanti awak akan dapat jawapan dia. Seterusnya, muka surat yang terakhir sebelum awak habis tajuk wang. Okay, muka surat 92. Okay, jadi sekarang selesaikan operasi tolak. Okay, awak tolaklah kat sini. Ni antara soalan yang murid selalu terperangkap. Okay, ni saya perasan. Sejak tahun lepas lagi, darjah 3. Nampak ada sifar banyak ni. Tersalah. Okay, sifar dekat sar ni, saya besarkan kejap ya. Okay, nampak kan? Huruf A tu. Sifar dekat sar ni, awak tak boleh tolak sebab dia kecil. Pergi kat puluh tak cukup. Pergi kat ratus tak cukup. Ribu cukup. Jadi di sini, ribu, bila kita minta 1,000, dia akan jadi sifar. 1 tu pergi di ratus jadi 1,000 kat sini kan. Kemudian barulah puluh boleh pinjam dekat
Dekat apa? Dekat ratus. Okay, jadi sekarang nak punya satu kan? Ni satu sifar ni 10. 10 tolak 1, 9. Jadi barulah satu tu pergi puluh. Okay, sekarang baru Sa boleh pinjam dekat puluh. Sebabnya puluh baru ada nilai 10. Okay? Jadi sekarang nak pinjam dekat puluh. 10 tolak 1, 9. Jadi Sa ada, dapatlah 1 jadi 10. Okay? Kenapa 1 jadi 10? Sebab 1 yang awak pinjam dekat puluh tu adalah 10. 10 pergi Sa yang sifar bersamaan dengan 10. Okay? 10 tambah dengan sifar Sa sama dengan 10. Sebab itulah di sini nilai dia menjadi 10. Dekat sini tolong ya kuasai betul-betul operasi tolak. InsyaAllah mudah jawab soalan. Ini antara soalan perangkap murid lah yang boleh memerangkap murid yang Ustazah perasan sejak tahun lepas dan tahun sebelum ni pun sebenarnya. Jadi awak kena hati-hati ya. Kemudian sekarang awak tolaklah dengan mudah. 3, 8, 3 RM. Okey. Jadi jawapan dia 3,800. Untuk jawapan 3,800, awak tengok kat bawah ni. Oh, dekat sini 3,800 ada kan? Ni ada 3,800 kat sini. Okey. Lepas tu ada dekat sini. Jadi 3,800 tu untuk huruf apa? Tengok balik. Okey, untuk huruf apa ni? Ini huruf apa ni? Ini huruf A. Jadi tulislah huruf A. Bila A tu besar, tulis huruf besar. Ikut dia buat besar, buat besar. Kalau dia buat huruf kecil, buat kecil. A. Kemudian soalan seterusnya tu, awak selesaikan, awak akan dapat kat bawah ni. Apa, dekat bawah sini ya. Apa simpulan bahasa yang sebenarnya. Okey. Sebabnya kat atas tu dia dah berikan ayat matematik mudah saja. Untuk soalan yang dia bagi selesaikan masalah pun kat sini dia kata kira jumlah. Bila jumlah operasi tambah. Soalan sebelah kanan ni beza. Beza bermaksud tolak. Bila tolak, besar tolak kecil. Nampak ni? 6,000 ni besar. Dia ni lah tolak dengan ni. Okey? 6,000 tolak dengan 4,000. Itu saja daripada Ustazah. Ustazah harap apa yang Ustazah kongsikan pada kali ini dapat membantu awak menjawab soalan wang sehingga selesai. InsyaAllah, Ustazah yakin awak boleh jawab semua soalan ini dengan mudah. Itu saja daripada Ustazah. Ustazah akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.